Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Gapo? Hah? Betul. Okay, pihak yang berikutnya ialah agensi kerajaan. Peranan agensi kerajaan ialah melaksanakan program untuk membina masyarakat yang taat setia, berdisiplin dan bersatu padu. Contohnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Penerangan, Kementerian Belia dan Sukan. Okay, contohnya, Kementerian Penerangan memastikan segala dasar, rancangan dan kegiatan yang dijalankan oleh kerajaan di dalam dan luar negeri disebarkan dengan jelas. Contoh dasarnya adalah seperti Dasar Pembangunan Nasional dan juga Dasar Bahasa Kebangsaan. Ya, tentang dasar-dasar ni saya telah terangkan dalam slot yang pertama, awal-awal lagi hari tu ya, yang lepas-lepas. Okay, kemudian adalah agensi bukan kerajaan.
peranan agensi bukan kerajaan yang pertama ialah memberi sokongan dalam menjayakan segala dasar kerajaan. Yang kedua, merancang program-program di peringkat daerah yang melibatkan pelbagai kaum. Yang ketiga, contohnya badan korporat, pertubuhan sukarela dan pertubuhan keagamaan. Ya, contoh agensi bukan kerajaan, badan pertubuhan sukarela seperti PBSM, Pandu Puteri, ya, lagi apa? Ada banyaklah macam-macam lagi ya. Tak dapat nak fikir pula sekarang ni. Okey, jadi contohnya agensi bukan kerajaan ini ialah menaja atau menganjurkan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan penyertaan pelbagai kaum. Yang penting di situ ialah penyertaan pelbagai kaum. Okey, jadi kepentingan melibatkan diri dalam pelbagai program. Yang pertama, kita dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan daripada pelbagai kaum. Ya, apabila kita pergi menyertai sesuatu program, di situ akan peserta dia terdiri dari pelbagai bangsa, pelbagai kaum. Ya, jadi kita boleh kenal dan boleh jumpa dengan kawan yang baru. Ya, kemudian dapat mewujudkan persefahaman, tolak ansur dan kerjasama di kalangan mereka yang pelbagai kaum. Ya, kepentingan yang ketiga ialah dapat mewujudkan suasana yang damai, harmoni dan bersatu padu. Contoh isu yang berkaitan dengan nilai hidup bersama secara aman ini, contoh isu di sini ialah kawasan tempat tinggal anda memerlukan sebuah dewan sebagai tempat untuk penduduk berbincang dan menyelesaikan sesuatu masalah. Tempat ini juga akan menjadi dewan pelbagai guna yang berfungsi sebagai dewan untuk majlis perkahwinan ataupun tempat bermain badminton. Rancangkan satu pelan tindakan untuk membina dewan orang ramai itu. Okey, jadi di sini kita perlu dirikan sebuah dewan pelbagai guna. Ya, jadi ini je. Ini adalah contoh pelan tindakan. Contoh pelan tindakan ada beberapa langkah yang perlu dibuat. Yang pertama ialah kena memohon kebenaran untuk mendirikan dewan. Jadi dalam memohonkan kebenaran ni kita perlu pohon kepada Majlis Perbandaran. Jadi Majlis Perbandaran ni adalah contoh agensi kerajaan. Ya. Kemudian kalau apabila telah diluluskan, kita akan pergi ke fasa yang berikutnya iaitu melakukan kerja-kerja mendirikan dewan. Untuk kerja-kerja mendirikan dewan ini perlulah kontraktor untuk membina tersebut. Jadi kontraktor itu mungkin akan dilantik oleh AJK, Persatuan Taman Perumahan. Ini adalah contoh penglibatan agensi bukan kerajaan. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga perlu mencari penaja dan juga sumber keuangan. Ini adalah daripada NGO lah. Ya, contohnya pertubuhan bukan kerajaan ataupun orang perseorangan. Okay, jadi dalam proses untuk mendirikan dewan pelbagai guna ni, jadi ada pelbagai agensi yang terlibat, ada pelbagai pihak yang perlu terlibat. Ya, dia tak boleh seorang individu itu saja yang beraya untuk buat dewan tersebut. Tapi dia perlukan komitmen ataupun kerjasama daripada agensi-agensi yang lain juga. Ya, jadi kat sini dalam contoh peran tindakan di sini dalam usaha membina dewan pelbagai guna ini, jadi sumbangan daripada individu pun ada, daripada agensi kerajaan pun ada dan agensi bukan kerajaan pun ada. Ya. Okey, kita bukan sahaja perlu hidup berbaik-baik sesama rakyat di negara kita sahaja, tetapi kita juga perlu mempunyai hubungan yang baik dengan rakyat di negara-negara luar. Kita sedia maklum, negara-negara di dunia sedang mengalami perkembangan pesat khasnya dalam bidang teknologi maklumat dan proses globalisasi. Setiap negara mempunyai rancangan supaya dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Namun, setiap negara perlu menjaga sensitiviti negara lain. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab semua pihak untuk menjaga keamanan dunia. Berbagai pertubuhan antarabangsa telah ditubuhkan bertujuan untuk meningkatkan persefahaman antara negara-negara dunia demi menjamin keharmonian dan kesejahteraan masyarakat global. Jadi, beberapa pertubuhan antarabangsa yang penting yang akan kita bincangkan hari ini ialah Commonwealth, OIC, PBB dan juga NAM. Okey, murid-murid pernah dengar nama-nama ini? Okey, jadi kita akan tengok hari ini ya. Peranan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa dalam meningkatkan persefahaman bersama untuk menjamin kesejahteraan sejagat. Kita tengok peranan pertubuhan-pertubuhan ini. Yang pertama ialah Commonwealth. Apakah peranan Commonwealth? Commonwealth berperanan untuk mengadakan persidangan dan seminar antara pemimpin negara untuk mendengar pendapat dan cadangan daripada pelbagai pihak. Dia juga berperanan memperjuangkan kepentingan bersama,
Setiap anggota Commonwealth telah memberi sumbangan secara sukarela dalam usaha untuk memajukan negara anggota. Penubuhan kumpulan bertindak peringkat Menteri Commonwealth bertujuan untuk memantau pelanggaran peraturan yang serius terhadap prinsip Deklarasi Harare. Jadi apa dia Commonwealth? Commonwealth ini sebenarnya adalah satu pertubuhan negara-negara merdeka yang pernah dijajah oleh Britain. Jadi ia terdiri daripada 54 buah negara dan Malaysia adalah salah satu anggota Commonwealth ya. Ini ada ada Deklarasi Harare ya. Dia Harare Commonwealth Declaration 1991 ya. Dia ditandatangani di Harare, Zimbabwe. Jadi kita panggil deklarasi Deklarasi Harare bersempena dengan nama tempat tersebut ya. Okey, jadi apa dia Deklarasi Harare ini sebenarnya? Ia adalah bertujuan untuk meyakini keamanan dunia. Ya, ini adalah prinsip Deklarasi Harare. Ya, meyakini keamanan dunia, perkembangan ekonomi dunia dan undang-undang antarabangsa perlu untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia. Ya, prinsip yang berikutnya ialah kebebasan dan hak sama rata untuk semua tanpa mengira bangsa dan jantina serta warna kulit. Ya, dan yang ketiga ialah deklarasi ini juga menolak segala bentuk diskriminasi bangsa dan perlu bertoleransi demi menjamin pembangunan yang sihat. Okey, pertubuhan yang berikutnya ialah OIC. OIC maksudnya Pertubuhan Negara-Negara Bersatu Islam. Kalau bahasa Inggerisnya ialah Organisation of Islamic Cooperation, OIC. Ya. Okey, jadi peranan dia adalah memupuk perpaduan dan kemajuan umat Islam dari segi politik, ekonomi dan agama. Perjanjian dalam OIC ini adalah berkaitan dengan persefahaman menangani konflik politik antarabangsa. Ya, OIC juga mengutuk keganasan tanpa ragu-ragu dalam segala bentuk. Pertubuhan yang berikutnya ialah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Okey, apakah peranan PBB? PBB berusaha mengekalkan keamanan dan kemakmuran dunia. Ia mengelakkan pertikaian dan peperangan berlaku di dunia, menegakkan keamanan, menghormati hak setiap negara tidak kira kecil atau besar. PBB juga melindungi hak asasi manusia. Ia juga mengurangkan sengketa politik dan peperangan terbuka. PBB juga membantu negara yang dijajah mendapat kemerdekaan dan ia juga memberi bantuan serta perlindungan kepada pelarian mangsa peperangan di seluruh dunia. Okay, ini adalah piagam PBB. Ya, ada beberapa yang terkandung dalam piagam PBB. Yang pertama ialah menyelesaikan isu perselisihan, pertikaian dan penindasan antara negara anggota. Piagam yang berikutnya adalah menggalakkan kerjasama ekonomi, sosial dan kebudayaan dalam kalangan negara anggota. Yang ketiga, menyatu padukan semua penduduk dunia. Ya, piagam yang keempat ialah melindungi hak-hak asasi manusia tanpa mengira bangsa, jantina dan negara. Ya, piagam yang berikutnya mewujudkan hubungan yang baik dalam kalangan negara anggota dan akhir sekali ialah menjamin keamanan dan keselamatan antarabangsa. Berikut adalah 6 piagam PBB. Okey, pertubuhan antarabangsa yang berikutnya ialah logo apa ni? Ya, pergerakan negara-negara berkecuali 6. 6 maksudnya the Non-Aligned Movement. Okey, apa dia 6? 6 berpegang teguh pada prinsip menyelesaikan semua pertelingkahan antarabangsa secara aman, iaitu melalui perundingan dan timbang tara, bukannya keganasan. Ia menghormati hak asasi manusia dan prinsip piagam PBB. Ia juga menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. 6. Mengakui persamaan antara semua bangsa dan negara dan ia bertujuan untuk mengelakkan campur tangan dalam hal ehwal sesebuah negara. Ya, jadi 6 ni ialah gabungan longgar negara-negara membangun di Asia, Afrika dan juga Amerika Latin. Okey.
Ya, mengapa kita perlu menyelesaikan sesuatu masalah melalui rundingan dan bukan keganasan? Ya, jadi ada 3 sebab yang penting. Yang pertama, supaya semua pihak dapat memberikan pendapat untuk mencapai persetujuan. Ya, jadi bila kita berunding, kita bermesyuarat, kita berbincang, semua ahli dalam perundingan tersebut boleh menyuarakan pendapat masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, dapat mengelakkan berlakunya salah tanggapan atau perselisihan faham. Ya, apabila semua telah berunding, semua telah mengeluarkan pendapat masing-masing, semua telah menyatakan apa yang terbuku dalam hati masing-masing, jadi akan mengurangkan salah tanggapan ataupun perselisihan faham. Ya, dengan melakukan rundingan bukan keganasan, ia boleh mengelakkan daripada kemusnahan harta benda ataupun korban nyawa. Ya, apabila kita bergaduh, kita berperang, ya, jadi banyak nyawa yang akan hilang nanti. Ya, harta benda pun banyak yang musnah. Jadi itu semua membawa kerugian. Sebab tu kita perlu menyelesaikan masalah melalui rundingan, bukannya dengan keganasan. Okey, untuk nilai ini, hidup bersama secara aman, isu yang penting ialah, contoh di sini ialah apa ni? Ya, Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum yang dapat hidup dengan harmoni. Ini semua kita tahu. Ya, 3 kaum utama di Malaysia iaitu Cina, Melayu dan India telah menetap di tanah ini selama lebih 5 abad. Selain itu, Malaysia juga merupakan tanah air kepada sebanyak kira-kira 80 kaum etnik, terutamanya di Malaysia Timur. Antaranya termasuklah Baba dan Nyonya, Kadazan Dusun dan Iban. Okey, jadi kita tahu Malaysia ada banyak kaum dan kita hidup harmoni sekarang. Jadi macam mana cara untuk kita kekalkan keharmonian sekarang, ataupun bagaimana cara untuk kita mengukuhkan dan menambahkan lagi keharmonian yang ada sekarang ni. Jadi apa yang penting, kita sentiasa bertegur sapa dengan orang sekeliling kita. Kita jangan buat hal sendiri, kita jangan pentingkan diri, kita bertegur sapa. Bertegur sapa dengan jiran, bertegur sapa dengan kawan-kawan, bertegur sapa dengan guru-guru. Ya. Kemudian hormat menghormati. Tak kira siapa orang tu, berlainan agama ke, berlainan bangsa ke, kita semua manusia hidup dalam satu negara, kita mesti hormat menghormati, hormat dia. Ya. Kemudian bertolak ansur. Ya, jika ada apa-apa yang kita tak puas hati dengan jiran, dengan kawan-kawan, ya, kita jangan terus marah, jangan terus bergaduh. Ya, cakap elok-elok, pesan elok-elok, beritahu elok-elok, ya. Kemudian bertolak ansur. Selagi rasa boleh tahan, kita tahan je. Ya, bersabar saja. Itu bertolak ansur. Ya, jadi lagi cara untuk mengekalkan dan mengukuhkan hubungan harmoni adalah tidak berprasangka buruk. Ya, sentiasa think positif. Ya, jangan sikit-sikit nak fikir yang tak elok saja. Okey? Kemudian tidak menyentuh isu sensitif. Apa dia isu sensitif ni? Ya, jangan pertikaikan tentang asal usul keturunan dia. Ya, jangan memperkecilkan asal usul dia. Ya, ataupun jangan menghina amalan agama dia. Ya, itu semua itu adalah sensitif. Ya, jangan sentuh isu sensitif. Kemudian bekerjasama dalam setiap urusan. Apa-apa saja, ya, bekerjasama. Ya. Dan akhir sekali ialah berbaik-baik dengan jiran. Okey, berikut adalah nilai hidup bersama secara aman. Okey, sekarang kita akan masuk nilai yang kedua, iaitu saling membantu dan bekerjasama. Definisi nilai ini ialah usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat. Okey, dalam nilai ini, dalam topik ini, isu utama yang akan dibincangkan ialah wawasan 2020. Ini semua orang tahu, ya. Tahun ni pun dah 2020 dah. Jadi kena tahu asal usul kenapa diwujudkannya wawasan 2020 ini. Apakah matlamat wawasan 2020 ni sebenarnya, yang selalu disebut-sebutkan sangat tu. Jadi matlamat dia yang pertama ialah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang kukuh dan stabil dengan rakyatnya yang bersatu padu, mempunyai nilai moral dan beretika, hidup dalam masyarakat yang demokratik, liberal dan bertolak ansur, penyayang dan adil dari segi pengagihan ekonomi. Ya, matlamat wawasan 2020 juga adalah untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang bertanggungjawab, bangga dan taat setia terhadap negara.
Jadi dalam mencapai ataupun merealisasikan wawasan 2020, ada 9 cabaran yang perlu kita hadapi. Ya, yang pertama ialah bangsa Malaysia yang bersatu padu. Ya, yang kedua, masyarakat berjiwa bebas dan berkeyakinan. Cabaran yang ketiga ialah masyarakat demokratik yang matang. Ya, cabaran yang keempat ialah masyarakat bermoral dan beretika. Cabaran yang kelima ialah dalam membentuk masyarakat yang liberal dan bertolak ansur. Cabaran yang keenam adalah membentuk masyarakat saintifik dan progresif. Yang ketujuh, masyarakat berbudi dan penyayang. Yang kelapan, masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Dan akhir sekali yang kesembilan ialah cabarannya adalah dalam membentuk masyarakat yang makmur dan juga berdaya saing. Ini adalah 9 cabaran wawasan 2020. Okey, jadi apa peranan murid dalam merealisasikan wawasan 2020? Ya, apa yang murid boleh buat untuk merealisasikan wawasan 2020 itu? Yang pertama ialah bersatu padu dan bekerjasama. Dalam setiap hal di mana sahaja, sentiasa bersatu padu dan bekerjasama, negara pasti akan aman. Kemudian yakin dan bangga dengan kemajuan yang dicapai. Jangan malu-malu, jangan rasa rendah diri. Yakin, bangga dengan kemajuan yang dicapai. Kamu akan dihormati oleh rakyat negara lain. Ya. Kemudian walaupun berbeza agama, pendapat atau kepercayaan, tetap setia pada negara. Ya, kita hidup dalam satu negara, kita setia pada negara kita. Kemudian mestilah mempunyai daya ketahanan yang tinggi, iaitu mampu menghadapi segala masalah dan cabaran. Jadi akhir sekali, dalam merealisasikan wawasan 2020, jangan mudah terpengaruh dengan anasir yang boleh menjejaskan keamanan dan keharmonian negara. Jadi ada beberapa bentuk kerjasama dalam nilai ini. Ada kerjasama dari segi pendidikan, sosial dan ekonomi. Contoh kerjasama dalam bidang pendidikan adalah seperti program pertukaran pelajar. Jadi setiap negara saling bekerjasama dengan membuat program pertukaran pelajar ataupun bertukar teknologi dan kepakaran. Jadi antara negara juga boleh bekerjasama menyediakan latihan dan kursus dalam bidang sains dan teknologi. Contoh bentuk kerjasama dalam bidang sosial adalah seperti perundingan dua hala dalam menyelesaikan masalah, pertukaran program televisyen dan berita, dan juga pertukaran program kebudayaan. Bentuk kerjasama yang ketiga adalah ekonomi. Dalam bidang ekonomi, hubungan perdagangan antara satu sama lain. Contohnya, Jepun memberi bantuan keuangan kepada negara-negara ASEAN melalui agensi Bantuan Pembangunan Seberang Laut atau ODA. Itu adalah 3 contoh bentuk kerjasama yang negara kita amalkan. Okey, dalam nilai ini, antara isu yang hangat ialah contohnya di sini salah satu dasar luar kerajaan Malaysia adalah dengan sentiasa bersedia menyalurkan bantuan kepada negara-negara serantau yang terlibat dengan bencana alam seperti gempa bumi, ribut taufan, letupan gunung berapi dan sebagainya. Jadi di sini ada beberapa gambar. Okey. Petikan tadi berkaitan dengan bantuan kemanusiaan ataupun dalam bahasa Inggeris humanitarian aid. Apa dia bantuan kemanusiaan? Jadi bantuan kemanusiaan bermaksud bantuan material dan logistik kepada orang-orang yang memerlukan. Dan ia juga bersifat sementara. Bantuan kemanusiaan ini bersifat sementara sehingga dia digantikan oleh bantuan daripada pemerintah dan juga organisasi lain untuk jangka panjang. Siapakah yang memerlukan bantuan kemanusiaan? Orang yang tiada rumah ataupun tempat berteduh, pelarian dan juga mangsa bencana alam ataupun perang. Apakah tujuan menghulurkan bantuan kemanusiaan? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa, meringankan beban, meringankan penderitaan dan juga menjaga martabat manusia. Kemudian ada lagi, apakah kebaikan memberi bantuan kemanusiaan kepada negara lain? Kenapa kita kena beri bantuan kemanusiaan? Adalah supaya mengukuhkan hubungan baik dengan negara lain. Dan ia juga boleh meningkatkan imej negara dan rakyat negara kita. Apakah jenis bantuan kemanusiaan yang diberikan? Ini adalah contoh-contoh jenis bantuan yang kita boleh berikan.
Ya, yang pertama ialah makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, pakaian. Yang ketiga, keuangan. Yang keempat, kesihatan. Kesihatan ni maksudnya bantuan doktor, bantuan ubat-ubatan. Ya, dan juga psikologi atau kaunseling. Psikologi atau kaunseling ni dia akan memberi kata-kata perangsang, pujukan, memberi nasihat supaya golongan-golongan yang menerima bantuan kemanusiaan ini boleh menghadapi situasi yang dialami ketika itu. Agensi yang terlibat dalam misi bantuan kemanusiaan di luar negara, ada dua agensi yang besar, yang utama iaitu Mercy Malaysia dan juga Bulan Sabit Merah Malaysia. Contoh isu yang lain adalah ini ya. Sejak beberapa dekad kebelakangan ini, Malaysia telah menjalin kerjasama dengan beberapa buah negara serantau seperti Indonesia, Filipina, Bangladesh, Nepal dan Myanmar. Negara kita mengambil pekerja asing untuk membantu memajukan bidang ekonomi seperti dalam sektor pertanian, pembinaan dan perkilangan. Jadi ini semua orang tahu isu ni. Jadi mengapa negara kita memerlukan kerjasama dari negara-negara tersebut? Ia adalah untuk mewujudkan persahaman serantau. Apa ramai kesan sekiranya kita tidak menerima kerjasama dari negara-negara tersebut? Jika kita tak terima, negara kita akan terus mundur dan tidak membangun. Dan kemudian, apakah manfaat yang diperoleh oleh negara yang membekalkan pekerja asing kepada negara kita? Bukan saja dalam mengambil pekerja asing ni, bukan saja negara kita yang dapat manfaat, tapi negara asal pekerja asing pun akan dapat manfaat. Jadi manfaat dia ialah meningkatkan taraf hidup pekerja asing tersebut. Okey, kita rehat sekejap. Iklan sekejap. Ada saya nak buat quiz sikit, buat teki-teki sikit. Uji minda. Okey, tengok gambar tu, tengok petikan tersebut. Captain Ali is the captain of the ship. The captain of the ship is Captain Ali. What is the name of the ship? Guess the ship's name. Jadi soalan dia, guess the ship's name. Jadi boleh fikir-fikir, nanti saya akan bagikan jawapan dia. Okey, kita sambung untuk nilai yang terakhir, saling menghormati antara negara. Definisi nilai, menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat. Jadi dalam topik ini, isu yang dibincangkan adalah dasar berkecuali. Apa dia dasar berkecuali? Ia adalah mengadakan hubungan baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Dasar berkecuali bermakna tidak campur tangan dalam urusan negara lain. Ia juga bermakna mengelakkan penglibatan Malaysia dalam pertikaian antara kuasa besar. Maksudnya apa saja yang keputusan ataupun yang berlaku dalam sesuatu negara lain, kita tidak ambil tahu. Kita tidak campur tangan. Kita tidak beri nasihat, kita tidak beri komen, kita tak buat apa pun. Biar negara itu sendiri yang menguruskan ataupun memerintah negara dia. Okey, dalam topik ini ada beberapa pertubuhan juga yang berkaitan. Yang pertama ialah ZOKFAN. ZOKFAN maksudnya Zon Aman, Bebas dan Berkecuali. Ataupun bahasa Inggerisnya Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Apakah peranan dia? Dalam ZOKFAN ni, Malaysia menitik beratkan kerjasama serantau di kalangan negara Asia Tenggara. Melalui Pertubuhan Serantau Asia Tenggara ataupun ASEAN, Malaysia telah mengajukan konsep ZOKFAN pada tahun 1974. Jadi ZOKFAN ni adalah konsep. Setiap negara di rantau Asia Tenggara dibenarkan menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan kuasa-kuasa luar. Negara-negara di rantau Asia Tenggara tidak akan melibatkan diri dalam pertikaian antara kuasa-kuasa besar. Dalam konsep ZOKFAN ni, semua ini adalah bertujuan untuk menjaga hubungan dengan negara-negara luar sebagai tanda saling menghormati antara negara. Kemudian ada ASEAN. ASEAN adalah Pertubuhan Serantau Asia Tenggara ataupun bahasa Inggerisnya Association of Southeast Asian Nations. Itu adalah negara-negara anggota ASEAN. Jadi semua pemimpin anggota ASEAN perlu memahami pendirian setiap negara anggota berhubung dengan sesuatu isu supaya tidak timbul sebarang percanggahan dan pertelingkahan yang boleh membawa kemudaratan kepada sesebuah negara. Pertelingkahan perlu diselesaikan secara diplomasi. Sebarang kenyataan yang dikeluarkan perlu mengambil kira sensitiviti pemimpin dan rakyat negara anggota ASEAN. Suasana mesra, muhibah dan aman dan harmoni akan wujud.
Jadi dalam masa yang sama, kuasa-kuasa besar dan negara-negara majunya lain juga perlu memahami dan menghormati pendirian negara-negara ASEAN ini. Manfaat menjalin hubungan yang baik antara negara, dapat bertukar-tukar idea bagi majukan negara, dapat menerima kedatangan ramai pelancong daripada luar, dapat mempelajari bahasa dan budaya sesebuah negara lain, dapat memberikan bantuan kemanusiaan. Kemudian manfaat lagi dalam menjalinkan hubungan baik antara negara, boleh mengembangkan pasaran barangan buatan Malaysia ke luar negara, dan kemudian akhir sekali yang penting ialah boleh hidup dalam suasana aman dan harmoni. Jadi ada beberapa dasar luar Malaysia dalam mewujudkan sebuah rantau yang aman damai. Jadi dasar-dasar luar Malaysia telah antaranya ialah menghormati kedaulatan negara luar. Dasar luar Malaysia lagi ialah mengutamakan diplomasi dalam menyelesaikan sebarang isu dengan negara luar, tidak memihak kepada mana-mana negara blok barat dan blok komunis, iaitu kita berkecuali. Mengamalkan pendirian tidak campur tangan dalam hal ehwal negara lain, bersedia menjalin hubungan diplomatik dengan semua negara, dan juga menghormati institusi pemerintahan negara kerajaan ataupun kerajaan pemerintah setiap negara. Jadi ada beberapa bentuk hubungan baik antar negara, ada dalam bentuk politik, pendidikan, ekonomi dan kesihatan dan juga sosial. Dia ada beberapa soalan. Soalan pertama, petikan akhbar berikut merujuk 2 ekor panda gergasi dari negara China yang dipinjamkan kepada Malaysia melalui program perjanjian kerjasama konservasi antarabangsa panda gergasi. Jadi petikan akhbar ini, panda gergasi tarikan terbaru Kuala Lumpur 20 Mei, pasangan panda gergasi dari Chengdu, China, Fua jantan dan Fengli betina yang dipinjamkan menerusi program perjanjian kerjasama konservasi antarabangsa panda gergasi bakal menjadi tarikan terbaru pengunjung ke zoo negara. Jadi soalan A, nyatakan dua nilai yang diamalkan oleh Malaysia dan China melalui pelaksanaan program tersebut. Jadi nilai yang berkaitan ialah hidup bersama secara aman dan juga saling membantu dan bekerjasama. Kemudian soalan B, selain China, nyatakan 2 negara lain di rantau Asia yang menjalin kerjasama dengan Malaysia. Soalan ini senang tapi ramai juga murid tak dapat jawab. Sebab dia tak baca soalan betul-betul dan dia tak faham apakah negara dalam rantau Asia. Jadi dalam Asia ada Singapura dan juga Korea. Soalan yang berikutnya adalah berkaitan dengan wawasan 2020. Soalan A, sikap yang ditunjukkan oleh rakyat sangat penting untuk menjajakan sesuatu dasar. Huraikan 2 sikap yang perlu ditunjukkan oleh rakyat Malaysia dalam mencapai wawasan 2020. Jadi diminta 2 sikap, markah 4. Jadi yang pertama, sikap bekerjasama. Sikap ini melincikan proses merealisasikan wawasan 2020. Kemudian sikap ingin maju. Rakyat yang mempunyai sikap ini dapat meningkatkan ekonomi negara. B, senaraikan 2 daripada 9 cabaran wawasan 2020. Ini tadi ada 9, kita nyatakan 2 sahaja. Isu yang berikutnya, maklumat berikut berkaitan dengan program pertukaran pelajar universiti bertempatan. Jadi jelaskan nilai yang ditunjukkan oleh kedua-dua negara. Murid-murid boleh baca dekat situ. Yang B, nyatakan 2 manfaat yang boleh diperoleh melalui program pertukaran pelajar tersebut. Ada 2, ya. Soalan yang berikutnya, ini homework, ini esei. Pernyataan berikut menerangkan tentang keprihatinan Malaysia terhadap isu serantau. Malaysia sering memberikan bantuan kemanusiaan kepada Indonesia termasuklah mangsa bencana gempa bumi, Yogyakarta dan tsunami. Wajarkah? Soalan ini, wajarkah tindakan Malaysia untuk memberi bantuan kemanusiaan kepada Indonesia? Berikan 3 alasan anda berdasarkan nilai-nilai murni yang telah dipelajari. Jadi buat esei 10 markah, murid-murid boleh tulis esei, jawab dan hantar, suruhlah cikgu-cikgu masing-masing untuk tanda. Jadi berikut adalah beberapa kata-kata, material kata berkenaan dengan topik kita hari ini. Ada respect, team maksudnya together everyone achieve more. Respect tu tadi berkaitan dengan nilai apa? Nilai saling menghormati antara negara. Berkaitan dengan nilai hidup bersama secara aman. Yang team ni berkaitan dengan nilai mana? Saling membantu dan bekerjasama. Kemudian ada respect lagi, sama juga hidup bersama secara aman, boleh saling menghormati antara negara. Respect is a two-way street. If you want to get it, you have to give it. Kalau nak dapat, kita kena beri. Kalau kita nak orang hormat kita, kita hormat orang.
Sama juga yang berikutnya, respect yourself and others will respect you. Kita perlu hormat diri kita sendiri dulu, orang lain akan hormat pada kita. Ya. Kemudian ada lagi metode katanya lain. No one can whistle a symphony, it takes a whole orchestra to play it. Okey, ni maksudnya dalam dalam menghasilkan sebuah lagu yang baik, ya, kita perlukan satu orkestra untuk memainkan muzik tersebut. Ya, kalau seorang-seorang kalau cuma menggunakan satu alat muzik sahaja, tidak indah muzik tersebut. Ya, jadi ini berkaitan dengan nilai saling membantu dan bekerjasama. Okey, jadi kesimpulannya, because we all share this planet Earth, we have to learn to live in harmony and peace with each other and with nature. This is not just a dream but a necessity. Jadi adalah kewajipan kita untuk membentuk membentuk dunia yang aman dan harmoni. Okey, jawapan yang tadi, ya. Ulang balik soalan. Captain Ali is the captain of the ship. The captain of the ship is Captain Ali. What is the name of the ship? Guess the ship's name. Jadi jawapan dia ialah, soalan dia ialah guess the ship's name. Jadi jawapan dia ialah what. Ya, what adalah nama kapal tersebut. Kalau tak faham, tengok balik, baca balik soalan tu, betul-betul, nanti murid-murid akan tahulah kenapa jawapan dia adalah what. Okey, sebelum kita berpisah, di sini ada beberapa tips kalau murid-murid nak cemerlang dalam peperiksaan. Ya, yang mula-mula tetapkan target, ya, nak berapa A. Nak subjek apa yang nak A+, subjek apa yang nak A. Ya, tak mungkin tak mampu untuk semua A+. Jadi kita fokuskan, tetapkan target. Ya, kemudian tumpukan lebih pada subjek yang lemah. Mana-mana subjek yang lemah tu buat latihannya lebih, bertanya guru yang lebih. Ya, kemudian bijak bahagi masa, pilih tempat belajar yang sesuai. Ya, jangan push the limit. Kalau rasa dah tak boleh dah, jangan paksa diri. Nanti jam otak, lagi masalah. Okay? Kemudian buat nota sendiri. Ini sangat membantu. Study group, kurangkan tidur. Musim PKP ni jangan tidur saja, baca buku juga, buat latihan juga. Dan juga akhir sekali hormati ibu bapa dan guru, supaya ilmu murid-murid tuntut semua berkat lah. Ya, ini penting ni. Okey. Demikianlah perkara-perkara penting yang murid-murid perlu faham dan ingat untuk bidang ini, bidang ketujuh ni. Saya harap murid-murid akan terus membuat pembelajaran diri di rumah. Baca buku teks, cari bahan rujukan tambahan dan jangan lupa buat latihan yang banyak. Ini saya pesan. Perkara yang sama saya pesan, ya. Baca buku teks, cari bahan rujukan dan juga buat latihan yang banyak. Yes. Sekian saja untuk hari ini. Kita bersua lagi pada minggu hadapan. Untuk topik yang berikutnya, minggu hadapan saya akan buat penerangan tentang nilai kebebasan bersuara. Okey. Jadi sebelum tu, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dalam menjayakan program tuition online menerusi saluran Perlis Mengaji ini. Sebelum kita berpisah, ingat pesanan ini. Stay at home, hapus COVID-19. Thank you frontliners. Sokonglah Perlis Mengaji dan stay at home and study. Okay, bye-bye. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.